Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut nadi suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia, berita terkini perkembangan mengenai kes kapal perang untuk TLDM. Berita terkini baru diterima sebentar tadi, 10 Ogos 2022. Bekas Panglima TLDM kata upacara namakan kapal tidak siap adalah tradisi. Berita penuh. Seorang bekas Panglima Tentera Laut tampil menjelaskan bahawa pelancaran dan penamaan sesebuah kapal perang sebelum ia siap sepenuhnya adalah satu tradisi dan praktis Tentera Laut Diraja Malaysia setelah sekian lama. Tan Sri Dr. Ahmad Kamarulzaman Ahmad Badarudin yang juga adalah Panglima Tentera Laut ke-16 dalam satu kenyataan pada hari ini berkata, tradisi itu bukan sahaja diamalkan oleh TLDM, malah ia juga amalan biasa di negara-negara yang lain. Beliau berkata demikian bagi menjawab tuduhan sesetengah pihak bahawa upacara penamaan dan pelancaran kapal tempur pesisir pantai LCS TLDM di pengkalan TLDM Lumut Perak pada 2017 membuktikan berlaku penipuan. Mengulas lanjut, Ahmad Kamarulzaman berkata beliau terpanggil untuk menjawab tuduhan itu bagi membetulkan persepsi semua pihak bagi melindungi maruah dan nama baik TLDM. Kata beliau, saya tahu visual pelancaran kapal LCS di Lumut pada tahun 2017 menjadi perhatian semula sejak akhir-akhir ini. Saya sebagai Panglima TLDM turut hadir pada upacara itu. Maklum balas orang awam tentang di mana kapal, kenapa lancar kalau masih tak siap, ini saya boleh faham dan hormati. Katanya lagi, penting untuk saya beritahu fakta sebenar supaya orang awam tidak terus keliru akibat kenyataan sesetengah pihak yang bersifat populis dan politiking, katanya. Tambah beliau, pelancaran dan penamaan sesebuah kapal perang sebelum siap sepenuhnya adalah tradisi serta praktis TLDM sejak sekian lama. Katanya lagi, bukan kali pertama di Lumut pada tahun 2017, malah ini juga adalah amalan biasa di negara-negara lain. Sebab itu, perkara ini juga disebut oleh Kapten Bersara IR Azhar Jumaat iaitu pengarah projek LCS dalam sesi menghadap Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC pada 11 Disember 2021 yang lalu, katanya. Menurut Ahmad Kamarulzaman lagi, pelancaran kapal LCS yang dibina oleh Naval Group untuk kerajaan UAE di Perancis juga menggunakan kapal yang belum siap sepenuhnya. Jadi tuduhan kononnya pelancaran LCS di Lumut pada 2017 dilaksanakan untuk tipu dan kelirukan orang ramai adalah tidak benar, katanya. Kapal yang dilancarkan di Lumut ketika itu ialah kapal LCS-1 sebenar yang sedang dalam proses pembinaan, bukan dummy tiruan. Ini termasuk mas tiang yang dikabarkan palsu, katanya. Tambahnya, semua perkara itu sudah dijelaskan semasa sesi bersama PAC sebelum ini dan beliau berharap tidak ada pihak sengaja menimbulkan isu demi kepentingan sendiri sehingga sanggup mengelirukan orang ramai. Laporan PAC sebelum ini telah mendedahkan LCS yang pernah dilancarkan pada 2017 sebenarnya dalam keadaan tidak siap. Pengerusi PAC Wong Kah-Wo dipetik berkata berdasarkan prosiding yang dijalankan, pihaknya mendapati LCS 1 disahkan siap tidak sampai 44%. Justru beliau merumuskan bahawa upacara penamaan dan pelancaran LCS terbabit seperti yang dinyatakan saksi hanya memberi persepsi kepada umum bahawa kapal berkenaan sudah siap. Berikutan itu, beberapa pihak termasuk Parti Pemuda Parti Amanah Negara Amanah Perak mendakwa pendedahan oleh PAC itu telah membuktikan bahawa berlaku penipuan bagi menjayakan acara berkenaan. Perkara itu juga didakwa mencemarkan imej institusi di Raja Perak kerana majlis itu telah disempurnakan oleh Raja Permaisuri Perak
Tuanku Zahra Salim sambil disaksikan oleh Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Dalam majlis penamaan itu, LCS pertama milik TLDM dinamakan kapal Maharaja Lela. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi. Berita terkini daripada sinarharian.com.my bertajuk skandal penyelewengan LCH akan tumbangkan BN dalam PRU 15. Berita penuh Johor Bahru dikemas kini. Skandal penyelewengan projek pembinaan kapal tempur pesisir LCH yang bernilai 9 bilion ringgit Malaysia akan menjadi ribut yang membadai dan mungkin boleh menumbangkan Barisan Nasional BN pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15 nanti. Demikian kata daripada seorang ahli parlimen daripada Pasir Gudang, iaitu Hassan Abdul Karim berkata, skandal terbaru itu akan memberi kesan yang besar apatah lagi timbul menjelang PRU 15 yang desas-desusnya bakal diadakan tidak lama lagi. Katanya dalam kenyataan itu, dalam isu skandal rasuah LCS ini, mereka yang patut bertanggungjawab ialah pemimpin besar UMNO dan Barisan Nasional BN. Isu skandal kapal tempur LCS yang terdedah sekarang akan mengundang ribut untuk menuruntuh dan menumbangkan sekali lagi UMNO BN dalam PRU yang akan datang, katanya dalam satu kenyataan pada Selasa. Projek pembinaan LCH adalah perolehan terbesar dalam sejarah Kementerian Pertahanan dengan kos keseluruhan sebanyak 9 bilion ringgit Malaysia. Kontrak bagi projek itu bermula pada 2013 dan dijangka siap dalam masa 10 tahun. Kamis lalu, PAC dalam laporannya menyatakan kerajaan sudah pun membayar sebanyak RM6.083 bilion untuk projek 5 kapal LCH kepada Boston Naval Shipyard Sdn Bhd BNS yang dilaksanakan secara rundingan telus, namun tiada kapal yang diterima setakat ini. Pengerusi PAC Wong Kah Foh mendedahkan lebihan kos projek LCS yang berjumlah 1.4 bilion ringgit Malaysia dengan 400 juta ringgit Malaysia telah digunakan untuk membayar hutang lama daripada projek kapal peronda yang lama. Hassan berkata isu skandal itu mengakibatkan kerajaan campuran BN Perikatan Nasional kini berdepan dengan kemunculan satu lagi skandal rasuah, pecah amanah jenayah, salah guna kuasa dan pelupusan wang haram. Perkembangan itu katanya amat mengejutkan kerana wang rakyat sebanyak 6.083 bilion ringgit Malaysia telah dibayar bagi kontrak sebanyak 9 bilion ringgit Malaysia untuk mendapatkan 5 buah kapal LCH untuk Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM sejak 2011. Namun sehingga sekarang sebuah kapal LCH pun tidak sampai. Beliau percaya skandal tersebut akan menjadi satu lagi gelombang baru yang akan memusnahkan BN seperti mana isu-isu nasional yang melanda sebelum ini dalam PRU 13 dan PRU 14. Katanya yang juga adalah ahli jawatan kuasa khas mengenai rasuah JKMR Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia ASPRM, pada PRU 13 sekitar 2013 negara telah didedahkan dengan skandal National Feedlot Corporation NFC yang melibatkan 250 juta ringgit Malaysia.
Projek kerajaan untuk ladang ternakan lembu gagal. Duit salah digunakan untuk membeli kondo mewah. Akibatnya rakyat marah. Natijanya UMNO BN hilang 5 negeri dan hilang majoriti 2/3 di parlimen katanya. Katanya dalam pada PR14 pula pada sekitar 2018 pula, negara telah didedahkan pula dengan isu rasuah 1MDB, One Malaysia Development Berhad yang merupakan skandal kriptokrasi terbesar dalam sejarah dunia. Akibatnya rakyat marah sekali lagi. Natijanya bukan saja UMNO BN kalah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Perak, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu dan Sabah, tetapi juga kalah di peringkat kerajaan persekutuan di Putrajaya dan menjadi pembangkang, katanya lagi. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana sentiasa bersama-sama dengan channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jaga kita Malaysia kita punya. Sila tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Dengar nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian sekali lagi. Hari ini 3 hari bulan Ogos. Dah 4 hari bulan Ogos dah. 4 hari bulan Ogos. Tak lama lagi Najib Razak akan ditentukan keputusannya dalam SRC International Sdn Berhad. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, baru saja diterima satu dokumen yang sangat penting dan sahih menyatakan berapa sebenarnya kekayaan Najib Razak, berapa sebenarnya aset Najib Razak. Dan aset ini Najib Razak telah dedahkan sendiri, dan ini telah diterbitkan di banyak tempat. Saya ambil berita ini daripada hmetro.com.my. Najib mendedahkan aset sebanyak 4.49 juta ringgit Malaysia. Datuk Seri Najib Tun Razak telah mendedahkan aset yang dimiliki oleh beliau, antaranya adalah deposit kepada Amanah Saham Nasional Berhad ASN, beberapa lot tanah dan rumah serta kereta mewah iaitu Mercedes-Benz dan Bentley Continental Flying Spur yang kesemuanya dianggarkan bernilai 4.49 juta ringgit Malaysia. Bekas Perdana Menteri itu telah membuat pendedahan berkenaan selepas SRC International dan sebuah anak syarikatnya iaitu Gandingan Mentari Sdn Berhad selaku plaintiff memperoleh perintah injuksi Mareva daripada Mahkamah Tinggi di sini untuk menghalang beliau daripada memindahkan atau melupuskan mana-mana asetnya yang bernilai sehingga 42 juta ringgit. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, injuksi Mareva adalah perintah sementara yang mengekang Datuk Seri Najib Tun Razak selaku defendant daripada melupuskan sehingga keputusan dicapai dalam kes antara plaintiff dan defendant. Berdasarkan dokumen yang telah diperolehi oleh pihak media hari ini, Najib Razak yang ketika ini berumur 69 tahun telah mendedahkan bahawa aset miliknya di dalam afidavit tambahan yang difailkan menerusi Tetuan Syafiq & Co pada 20 Julai yang lalu. Antara aset yang dimiliki oleh Najib Razak adalah lot dan rumah di Pekan, di Kuantan dan Genting Highland di Pahang serta di Semenyih Selangor yang keseluruhannya bernilai lebih kurang RM460,000 Malaysia. Selain itu tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, Najib Razak turut memiliki 5 kereta, iaitu 4 Mercedes-Benz dan sebuah kereta Bentley Continental Flying Spur yang diperolehi sebagai hadiah lagi. Sebuah motosikal Honda EX5 dan motosikal Kawasaki yang diperolehi sebagai hadiah yang bernilai RM252,000. Selain itu, beliau turut memiliki wang tunai berjumlah 1.2 juta ringgit Malaysia di dalam akaun Afin Bank dan wang pelaburan dalam Amanah Saham Nasional Berhad berjumlah 2.5 juta. Perkara itu kemudian telah disahkan. Ini telah disahkan oleh peguam Najib sendiri, iaitu Muhammad Farhan Muhammad Syafi ketika dihubungi oleh media. Tuan-tuan dan puan-puan, Muhammad Farhan turut memaklumkan prosiding hari ini di hadapan Hakim Datuk Amar Jed Singh
ditetapkan untuk perbicaraan bagi permohonan untuk penangguhan prosiding kes saman SRC terhadap Najib. Ini kes saman. Aduh, banyak betul kes Najib ni. Bagaimanapun pihaknya menarik balik permohonan itu. Katanya kami menarik balik permohonan itu dengan syarat untuk memfailkan pembelaan kami dalam tempoh 2 bulan katanya. Mahkamah kemudian telah menetapkan pada 13 Oktober ini untuk pengurusan kes saman itu katanya. Pada 24 Mac yang lalu, tuan-tuan dan puan, Pesuruhjaya Kehakiman iaitu Datuk Muhammad Arif Amran Arifin yang membenarkan permohonan SRC dan gandingan mentari dalam saman SRC ke atas Najib. Ini saman bukan SRC yang Najib dah dikenakan penjara itu, bukan. Ini perkara lain. Okey. Mengarahkan ahli Parlimen Pekan itu untuk mendedahkan kepada peguam SRC secara bertulis aset beliau di dalam atau di luar Malaysia yang bernilai sehingga 42 juta dalam 30 hari selepas perintah itu diserahkan kepadanya. Muhammad Arif Imran turut mengarahkan Najib supaya tidak mengalih, tidak melupuskan, tidak mengendali atau tidak mengurangkan nilai asetnya di dalam dan di luar Malaysia itu sekitar sehingga 42 juta ringgit Malaysia sehingga keputusan akhir saman itu dikeluarkan. Najib juga dibenarkan mengeluarkan dan membelanjakan wang daripada sebuah akaun bank atau sumber lain yang tidak melebihi RM100,000 sebulan untuk perbelanjaan sara hidup dan guaman yang mahkamah ini menyatakan ia adalah termasuk dalam perintah injeksi mareva mereka sementara diperolehi oleh One Malaysia Development Berhad 1MDB. SRC adalah syarikat 1MDB dan gandingan mentari Sdn Berhad adalah anak syarikat milik penuh SRC. Memfailkan writ saman itu terhadap Najib pada 7 Mei tahun lalu, tuan-tuan dan puan. Mereka mendakwa bahawa Najib telah melakukan pecah amanah, menyalahgunakan kuasa dan memperoleh manfaat pribadi daripada dana SRC selain telah menyelewengkan dana berkenaan. Apa yang akan terjadi kepada Datuk Seri Najib Tun Razak selepas ini? Yang pasti, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ramai orang duk kata kepada saya, nak kesian apa? Tapi saya manusia biasa. Saya memang kesian kerana pertama, saya tidak dapat nafikan bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak memang ada banyak jasa kepada rakyat Malaysia. Kerana itu saya rasa kesian dengan dia. Pada awal, pada pertengahan pentadbiran sangat bagus. Tapi akhirnya, beliau telah terpalit dengan banyak kes 1MDB, penyelewengan wang, pengubahan wang haram, salah guna kuasa, pecah amanah, banyak lagi yang beliau sedang hadapi sekarang. Jadi sekarang tuan-tuan dan puan-puan, berapa banyak Najib Razak perlu lalui di mahkamah? Amat banyak. SRC International, dia sudah pecah amanah, yang ini disaman jadi 2. Kemudian 1MDB Tenuh. Lepas itu adalah pengubahan audit. Lepas tu di perbendaharaan negara, lembaga hasil dalam negeri. Aduh, pening kepala. Kalaupun Datuk Seri Najib Tun Razak tidak dipenjarakan, dia akan tetap turun naik mahkamah juga sehingga kes 1MDB ini selesai. Tidak tahu bila boleh selesai, tapi kita percaya dengan kehakiman perundangan di negara Malaysia pasti akan membuat perbicaraan terbaik, adil, sama dan tidak berat sebelah. Saya percaya dengan mahkamah, saya percaya perundangan negara Malaysia antara yang terbaik di dunia. Jadi saya tidak ada apa-apa keraguan dengan perundangan Malaysia. Kalau Najib menang, tahniah diucapkan. Kalau dia kalah, apa boleh buat? Nasi sudah jadi bubur, kena hadapi, itulah konsekuensi daripada perbuatan. Okey? Rakyat boleh memaafkan tapi tidak akan melupakan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Selamat menyambut bulan kemerdekaan. Belum hari kemerdekaan tapi bulan kemerdekaan, dan pada bulan September nanti untuk Hari Malaysia. Kita jumpa lagi.